Tak ada masalah apa. Nak minum lagu tu juga. Cuma kita buat peraturan supaya tidak mengganggu ketentraman orang lain. Tu yang kita buat peraturan. Dia nak makan ni orang Islam tak suka boleh di rumah dia. Dia nak masak boleh di rumah, nak jual boleh untuk buat dia. Tengok tu situ tu kedai hak jual makan ni untuk orang Cina. Pak hari ni kita tak tutup. Kok ni pasar pokok bini. Pak hari ni dia jual lagi makan ni untuk orang Cina. Kita mereka 17 tahun tidak kata kita tutup dak. Dia nak jual-jual lah untuk orang dia. Cuma orang Melayu yang dia pergi beli sudahlah. Itu benda dia nak suruh kita faham. Ini yang disebut di sini. Jadi sebab tu pada pandangan agama tidak ada asas langsung untuk kita menjadikan kemajmukan ini sebagai alasan untuk tidak laksana Islam. Sebab sifat Islam itu alamiyah, bersifat sejagat sebagaimana dua ayat yang baca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazira. Itu Tuhan sebut dalam Quran untuk semua manusia. Kemudian yang ketiga, negara Islam ni pula ialah daulah syar'iyah dusturiyah. Negara Islam ni sifat dia ataupun cirinya ialah sebuah negara yang berperlembagaan dan ada peraturan. Negara Islam ni bukan jenis koboi. Koboi kita tengok dalam cerita ke apa, tak ada peraturan. Ikut dia ya, masing-masing boleh buat pistol, nak tembak siapa pun boleh. Bukan jenis lagu tu. Negara Islam ni negara yang ada perlembagaan, ada peraturan, ada undang-undang. Dan ini telah terbukti pada zaman Rasulullah SAW. Cuma perlembagaan Islam ini dasarnya, rojokannya ialah Al-Quran was sunnah. Quran dan sunnah Nabi. Mana-mana peraturan yang bercanggah dengan Quran dengan sunnah, kita kena tolak dalam negara Islam. Sini bezanya kita dengan perlembagaan Malaysia. Dalam perlembagaan Malaysia dia sebut perlembagaan Malaysia ni perlembagaan yang tertinggi. Supreme Law of the Land dia panggil. The Supreme Law. Peraturan yang tertinggi dalam negara. Mana-mana undang-undang yang mari kemudian daripada perlembagaan Malaysia, kalau inconsistent, tidak serasi dengan perlembagaan Malaysia, maka dianggap sebagai null and void. Tidak sah di segi undang-undang. Itu masalah dengan perlembagaan Malaysia. Mana kalau ada undang-undang Islam, hak bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Contohlah ni hukum hudud. Hukum hudud ni kerak tangan orang curi, gejar orang berzina, kerak tangan orang yang merokok ni bercanggah dengan penal code Malaysia. Undang-undang jenayah Malaysia. Sebab tu kita tak boleh jalan undang-undang hudud di Malaysia. Dan inilah sebab apa Zaid Ibrahim ni cabar di mahkamah samik. Pasal dia kira undang-undang hudud yang diluluhkan oleh Majlis Dewan Undangan Negeri Kelantan ni inconsistent dia panggil. Tidak serasi bercanggah dengan pelbagai persekutuan. Tu nak oyak. Sebab tu orang zina di Malaysia denda 3,000. Denda 3,000. Nerotek. Tak. Lepas tu berapa? Dia panggil 365. Istilah. Tu istilah dia. Tu ya. Sedangkan dalam Quran dia kata orang zina ni kalau muhsan, maka mesti dihukum rejam. Hukum rejam. Tak boleh jalan apa-apa. Pasal bercanggah dengan pelbagai Malaysia. Dalam negara Islam ni pula, mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan Quran, dengan hadis, tu tak boleh jalannya. Tu beza nak kita faham. Tak serupa tu situ. Jadi negara Islam ni ada perlembagaan, tapi perlembagaan dia mabda'. Prinsip dia mestilah berdasarkan Al-Quran was sunnah. Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka sebab tu seluruh dasar dalam negara Islam ni mesti rujukkan dia Quran dengan sunnah. Dasar kebudayaan, dasar pendidikan, dasar ekonomi, dasar politik, dasar kemasyarakatan, dasar seni. Semuanya mesti rujuk pada Quran dengan hadis. Ni penting dalam sebuah negara Islam. Hak ni lah kita duk berusaha ni nak buat. Sebab tu bila kita mereka Kelantan 17 tahun, kita telah meraka dasar belia. Kita telah meraka dasar hiburan. Kita meraka dasar pentadbiran di Kelantan. Kita raka dasar apa ni? Dasar wanita di Kelantan. Kita selarahkan dengan ajaran Quran dan sunnah. Kita telah buat. Takat kita mereka ni, dasar-dasar ni kita telah gubah. Dan telah pun dibukukan dasar ni. Sebagai asas untuk kita bergerak di Kelantan. Itu ada. Jadi hak ni penting untuk kita faham. Dan masalah perlembagaan ni kalau tuan-tuan tengok. Perlembagaan dalam Islam ni bermula pada zaman Nabi lagi. Bukan sehari dua hari. Seorang profesor daripada India.
Orang lain dipanggil ilmuwan. Profesor Muhammad Hamidullah. Nama dia orang Islam. Daripada India. Dia buat kajian. Setiap pelbagai dunia ni. Dia kata daripada kajian yang dia perolehi. Pelbagai yang pertama yang bertulis. Yang bertulis. Dalam dunia ni ialah pelbagai Madinah. Yang kita panggil Sahifah Madinah. Ataupun Piagam Madinah. Walaupun sebelum pada Islam itu. Zaman Cina, zaman Rom, zaman Parsi itu. Ada tak undang-undang, ada peraturan negara, tapi semuanya tidak bertulis. Tidak bertulis, secara oral, secara mulut saja. Macam undang-undang orang putih lah ni banyak yang bersifat oral, tidak bertulis. Antara negara yang pelbagaiannya tidak bertulis, ialah England. England ni pelbagaiannya tidak bertulis. Unwritten Constitution dia panggil. Amerika dia bertulis pelbagaiannya, England tak bertulis. Undang-undang dia banyak tidak bertulis. Tetapi negara Islam Madinah yang diasas oleh Nabi ni 1400 tahun dulu, dia start tu dengan pelbagai yang bertulis. Iaitulah perjanjian antara Nabi dengan orang Yahudi. Dia disebut sebagai Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Dan Profesor Hamidullah ni telah tulis satu buku dalam bahasa putih. Kalau anak-anak kita ada di universiti, syarah-syarah boleh rujuk dalam pelbagai dalam perpustakaan. Buku tu kecil ya. Masa mengaji dulu hamba belajar ni, tajuk buku tu The First Written Constitution. Itu nama buku tu. The First Written Constitution yang ditulis oleh Profesor Muhammad Hamidullah daripada India. Dia membuktikan daripada kajian yang dia buat bahawa pelbagai Madinah, Sahifah Madinah inilah merupakan pelbagai bertulis yang pertama dalam dunia. Islam letak dulu. Mari. Pelbagai itu. Dan pelbagai Madinah ni juga yang kalau kita learn ni di Malaysia, kita guna istilah zaman moden, dia panggil social contract. Kontrak sosial antara masyarakat yang ada pada waktu. Antara orang Islam, sama-sama orang Islam. Iaitulah Ansar dan Muhajirin. Kontrak sosial antara orang Islam dengan Yahudi. Pada waktu itu, berdasarkan Sahifah Madinah tersebut. Maknanya nak ayat hebatnya Islam ni daripada segi pentadbiran negara. 1400 tahun dulu lagi. Belum adanya Inggeris, belum adanya Amerika, belum ada Austria, belum adanya Italy, apa ni. Islam ni letak dah asas yang kukuh di segi kaedah pentadbiran negara pada waktu itu. Anak ayat hebat ni. Tiba-tiba kita mari hari ni nak tanya lagu mana nak jalan Islam dalam zaman moden. Darat benar soalan kita. Soalan pun darat. Soalan tu darat dah. Supalah mau ingat dulu Profesor Said Najib, guru agama tu. Dia buat ceramah di UiTM. Lah ni kita panggil UiTM soalan. Hipung semua profesor, semua pensyarah, dia cerita tentang pengislaman, islamisasi. Dia cerita tentang kita perlu mengislamkan ilmu, mengislamkan goni, royak habis, sejam lebih ceramah. Tiba-tiba bangun seorang profesor, tanya. Lagu mana profesor kita nak buat basikal Islam? Allah, kita dengar soalan bodoh, profesor mari mana? Tak faham ni. Basikal ni tak ada Islam, tak ada kafir. Dia ada tina jatuh yang basikal. Dia Islam basikal ni bukan atas rupa, atas kita guna. Kalau kita guna basikal bagi bujek, kafir lah dia. Tapi kalau guna basikal pergi masjid, itulah Islamnya. Kenapa tak? Bukan atas sifat basikal tu, guna dia lah guna. Supaya juga pisah. Pisah ni buat tikai orang, boleh buat air roti pun boleh. Molek uduh pisah ni atas kita guna. Kalau kita guna buat air roti, buat sia sayur, somel lah. Tapi kalau kita buat tikai orang, tu bagian dia tak faham. Tiba-tiba dia boleh tanya, lagu mana nak buat basikal Islam? Allah, malu. Kita dengar pun malu soalan. Orang putih kata, what a stupid question. Kacak putih sikit. Soalan bodoh mari mana? Profesor tu. Di UiTM tu, masa tu dia panggil ITM saja. Lah ni UiTM. Tu nak ayat suatu. Jadi negara Islam ni lah negara yang ada pelbagai yang ada peraturan. Dan peraturan ni cukup. Dalam Quran, mana yang Rasulullah sebut, dalam Quran ni ada benda-benda yang Tuhan beri secara jelas. Benda yang merupakan prinsip yang dipanggil dalam Islam agama nusus qat'iyah. Nah yang tetap yang kita tak boleh pindah. Contohnya apa? Masalah akidah. Hal ni jelas dalam Quran. Tak boleh nak tambah, tak boleh ubah. Bab ibadat yang khusus, semaya, zakat, puasa,
Tuhan royak dah dalam Quran, tak boleh nak ubah, tak boleh nak bina. Jangan duk pandang-pandang. Tak